Okay, selamat pagi semua murid. So, hari ini kita akan masuk kepada titik pengguna. Titik pengun juga sama masuk dengan titik pusingan. Dia juga membawa masuk yang sama, titik maksimum ataupun titik minimum. Semua pada titik A dengan titik B. Titik A merupakan titik pengun dan dia merupakan titik maksimum untuk lengkungan yang diberi. Titik B juga merupakan titik pengun dan yang merupakan titik minimum untuk lengkungan yang diberilah. So, pada dua titik ini, kita namakan dua titik ini juga titik pusingan. So, bila kamu nampak soalan kamu ada kaitan dengan titik pusingan, titik pengun, titik maksimum minimum, ada tiga perkataan ini ataupun tiga info ini dalam soalan kamu. Rumus yang kita guna untuk bantu kita selesaikan soalan adalah dy dx sama dengan kosong. Kerana pada titik ini, kamu boleh nampak tangents pada titik ini adalah mengufuk. Jadi apabila dia adalah dalam keadaan mengufuk, dy dx iaitu kecurunan untuk garisan mengufuk, garisan tangents ini, dia akan bernilai kosong. Dia memang bernilai kosong sebab dia tidak condong. Okey? Dan untuk yang ini, bahagian ini, yang ini kita sudah belajar. Kalau lengkungan dia adalah di bahagian ini, so dy dx iaitu kecurunan, so garisan tangents bila kamu lukis, dia ada condong ke kanan, iaitu condong ke atas. So kecurunan tangents ataupun dy dx ya, julat dia adalah lebih besar dari kosong, masih bernilai positif. Dan untuk bahagian yang di sini berwarna merah, dia juga condong ke atas, garisan tangents, so dy dx julat dia adalah lebih besar dari kosong. Dan manakala untuk yang berwarna biru ini, dy dx adalah kurang daripada kosong kerana pada lengkungan di sini, garisan tangents kamu adalah condong ke sebelah kiri, iaitu ke bawah. Okay? So, gradient dia adalah, iaitu kecurunan dia adalah kurang daripada kosong, iaitu bernilai negatif. Untuk berwarna merah, dia bernilai positif. Untuk titik pengun, titik pusingan, titik maksimum ataupun titik minimum, dy dx yang memang akan bernilai kosong. Okay? Yang ini sudah memang terbukti ya. So, masih gunakan rumus ini untuk bantu kamu selesaikan soalan. Dan satu titik yang special iaitu titik C di sini ya. Titik C ni, kamu boleh baca daripada info dalam buku teks kamu. Okay? Di titik C pula, dy dx tidak berubah tanda apabila x menokok melalui x sama dengan C ini. Iaitu titik pengun C bukan titik pusingan. Okay? Bukan titik pusingan. Titik pengun yang bukan titik maksimum ataupun titik minimum ini disebut sebagai titik lengkuk balas. Iaitu titik pada saat berlakunya perubahan kecengkungan sesuatu graf. Okay? So, titik yang seperti ini dia dinamakan sebagai titik lengkuk balas, di mana dia bukan titik minimum, bukan titik maksimum. Okay? Okay, seterusnya ini adalah benda yang kamu kena tahu pasal titik pengun. Okay? Graf kamu. Graf kamu, lengkungan kamu berpakai pattern. Mungkin dia menaik ke atas baru turun ke bawah seperti yang ini. Okay, shape dia, ataupun dia dari dia ke bawah baru dia ke atas. So, pada setiap bahagian tertentu, dy dx adalah berbeza lah. Tetapi untuk hari ini kita fokus kepada titik pengguna, iaitu pada titik A dengan titik C, iaitu titik pusingan, titik minimum pada A, titik maksimum pada C ya, untuk lengkungan yang ada di sini. Di mana dy dx akan bernilai kosong. Okay? Dan bahagian yang kedua adalah pembezaan peringkat yang kedua di sini. Jadi kalau kita perlu juga kemahiran pembezaan peringkat yang kedua. So, bila kita beza untuk peringkat pertama, kita kena beza sekali lagi lah supaya kita mendapat fungsi dalam peringkat yang kedua. Apa kegunaan pembezaan pada peringkat kedua? Iaitu untuk menentukan sama ada titik yang kamu dapat itu, titik pusingan ini, A dan C ni, mana satu adalah titik maksimum, mana satu adalah titik minimum. So, macam mana kita kenal pasti adalah melalui nilai pembezaan peringkat yang kedua. Kalau nilai untuk pembezaan peringkat kedua kamu adalah positif, iaitu lebih besar dari kosong, bermaksud dia titik tersebut merupakan titik pusingan minimum. Minimum dekat bawah. Okay, kalau
nilai pembezaan peringkat kedua kamu adalah kurang daripada kosong, iaitu bernilai negatif. Dia adalah titik pusingan maksimum. Ini untuk bantu kita mengenal pasti titik pusingan yang kita dapat itu adalah maksimum ataupun minimum. Itu kegunaannya lah. Okey. dy dx sama dengan kosong untuk bantu kita mencari titik pusingan tersebut. Okey. Juga harap kamu faham apakah fungsi setiap maklumat ataupun rumus yang ada. So, kita lihat muka surat yang ke-6, iaitu bahagian di bawah sini. Kita akan lihat contoh di sini, iaitu pasal titik pusingan. Turning points adalah titik pusingan. Dia juga merujuk kepada titik pegun kamu, iaitu titik maksimum dan titik minimum kamu. So, nak mencari maksimum ataupun minimum, soalan yang ada kaitan dengan titik maksimum, minimum, semua kita guna rumus inilah. Dy dx sama dengan kosong. Kerana pada titik tersebut, kecurunan tanjensnya adalah kosong. Okay? Sebab garisan tanjens kamu adalah mengufuk pada dua titik tersebut. Okay. So, ini adalah info yang kita sudah tahu tadi. Maksimum kalau dy dx dari positif ke negatif. Minimum kalau dy dx adalah dari negatif ke positif. Kemudian, ini adalah pembezaan peringkat kedua. Kalau you dapat nilai pembezaan peringkat kedua negatif kurang dari kosong, bermaksud titik tersebut adalah titik maksimum. Kalau dia adalah lebih besar dari kosong iaitu positif, jadi titik tersebut adalah titik minimum. Okey. So, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, yang di sini ya. Jadi apa yang ada minta you cari? Cari titik pusingan, turning points untuk lengkungan ini. So, nak cari turning point, nampak perkataan turning point, titik pusingan, dalam otak kamu masih ada rumus. So, rumus yang ada kaitan dengan titik pusingan adalah dy dx sama kosong. Kita perlu guna rumus ini untuk bantu kita menyelesaikan soalan mengenai titik pusingan. Okey. So, kemudian lepas kita dapat titik pusingan, kita kena tentukan sama ada titik itu adalah maksimum ataupun minimum. Ini soalannya. So, bila kita nampak perkataan ini, so kita tahu kita kena guna dy dx sama dengan kosong untuk bantu kita selesaikan soalan. So, apa yang kamu kena cari ialah you kena cari dy dx dulu lah, baru kamu dapat guna rumus yang ini untuk membantu kamu. So, fungsi y kamu adalah x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah dengan x tambah dengan 5. Okey. Dapatkan pembezaan peringkat pertama kamu. Okey. Kuasa darab ke depan 3, kuasa kena tolak 1. Jangan lupa bagaimana untuk membezakan fungsi ya. Okey, darab kuasa ke depan menjadi 4, kuasa tolak 1 menjadi x kuasa 1. Untuk yang ini, darab kuasa ke depan tinggal 1 saja sebab 1 tolak 1, kuasa 1 menjadi kosong. So, untuk pemala, bila kita bezakan pemala 5, dia memang bernilai kosong. So, tak payah kita tulis kosong tersebut. So, ini adalah fungsi dy dx kamu. So, lepas kita sudah dapat dy dx, baru kita dapat gunakan rumus ini untuk bantu kita menyelesaikan soalan. So, dy dx sama dengan kosong pada titik pusingan. So, dy dx sama dengan kosong. So, kita akan menjadi 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 1 akan bernilai kosong. So, yang ini akan kamu nampak fungsi dy dx kamu adalah kuadratik. So, kita kena memfaktorkan persamaan kuadratik ini untuk mendapatkan nilai x tersebut untuk bantu kita mencari titik. Okay, so kita dapat nilai x dahululah. So, kita akan dapat 3x, 1x, 1, 1, tambah 1, tambah 1. Ini adalah pemfaktoran kita. So, bila kita sambung, kita akan dapat x yang pertama adalah negatif 1/3. X yang kedua adalah negatif 1. So, bermaksud pada dy dx sama kosong, pada titik tersebut, pusingan tersebut, x kamu akan bernilai negatif 1/3 dan titik y x kamu yang kedua adalah negatif 1. Bermaksud ada dua titik pusingan di sana lah. Okay. So, lepas kita dapat x, kita perlu mendapatkan y sebab soalan minta titik. Titik ada x dengan titik y. So, macam mana kita cari titik y dia? Iaitu
kita masukkan X yang kita sudah dapat dalam fungsi Y inilah. Sebab Y kamu ada di sini ya, persamaan fungsi Y kamu. So, kita nanti masuk ke dalam setiap X di sini untuk membantu kita mencari nilai Y dia. Okay. So, masukkannya dalam guna kalkulator. X kuasa 3. So, dalam kurungan. Negatif 1/3. Kuasa 3 tambah dengan 2 kurungan negatif 1/3 kuasa 2 tambah dengan kurungan negatif 1/3 tutup kurungan tambah dengan 5. Okay, ini plus fungsi Y kamu. Tekan dengan teliti. So, kamu akan dapat nilai Y kamu. Tukar dia ke dalam pecahan tidak wajar. So, apabila X sama negatif 1/3, Y kamu akan bernilai 131/27. Okay. Untuk nilai Y yang kedua, untuk titik yang kedua, titik pusingan yang kedua, dia negatif 1. So, 3 kurungan negatif 1 kuasa 3 tambah 2 kurungan negatif 1 kuasa 2 tambah kurungan negatif 1 tambah 5. So, yang ini kamu akan dapat nilai Y untuk titik pusingan yang kedua adalah 3. So, kita perlu tulis jawapan dalam bentuk titik ya, sebab soalan minta titik pusingan. Okay. So, mesti dalam bentuk titik. So, titik pusingan pertama negatif 1/3, 313/27. Untuk titik pusingan yang kedua, negatif 1 dan 3. You sudah berjaya menjawab soalan yang pertama. Kemudian soalan yang seterusnya dia minta kamu tentukan titik-titik itu adalah maksimum ataupun minimum. So, macam mana kita nak tahu titik ini adalah titik yang maksimum ke ataupun titik yang minimum? Sebab lengkungan kamu ada 2 kan? So, shape kamu mungkin macam ni lah. So, ada 2 titik pusingan. Titik pegun. Mana satu untuk titik maksimum ini? Mana satu untuk minimum ini? So, macam mana you tahu? So, kita gunakan ini. Okay? Kita gunakan benda ini untuk bantu kita tentukan. Mana satu titik adalah maksimum, mana satu titik adalah minimum. So, nak gunakan rumus ini, kita kena bezakan fungsi itu ke sebanyak 2 kali lah. Iaitu bezakan dia. Pembezaan ke peringkat yang kedua kamu kena buat lah. So, simbol dia D kuasa 2 kecil-kecil per Y dx2. Okay? Bukan D kuasa 2 lah. D2Y over dx kuasa 2. 2 di atas kecil-kecil. Ini adalah simbol pembezaan peringkat yang kedua. So, memandangkan kita sudah beza dia pada sudah bezakan ya untuk peringkat yang pertama ini, kita sambung beza sekali lagi dari sini ya, dari dy dx ni. So, kita tidak perlu buat lagi 2 langkah kerja lah. Okay. So, daripada pembezaan peringkat pertama, kita beza sekali lagi lah, iaitu kuasa darab ke depan. 6x, kuasa tolak 1, so 2 tinggal 1. Kuasa ini darab ke depan, tambah 4. So, x tu menjadi kuasa kosong, hilang. Bermalah tu lepas beza dia kosong. So, ini adalah fungsi pembezaan kali yang kedua, peringkat yang kedua. So, macam mana kita nak tentukan? So, first kita guna titik pertama. X dia adalah negatif 1/3, Y dia 1/27. So, kita ganti masuk X ini ke dalam fungsi pembezaan peringkat keduanya. Lihat apakah jawapannya dia bagi. Sama ada nilai untuk pembezaan peringkat kedua tu positif ataupun negatif lah. Lebih besar dari kosong ataupun kurang daripada kosong. 6. Okay. Tambah dengan 4. So, yang ini lepas kita tekan calculator. So, you orang akan dapat jawapan. Positif 2. So, jawapan ini adalah jawapan yang lebih besar daripada kosong. So, lebih besar daripada kosong di sini ya. Bermaksud titik tersebut merupakan titik minimum. Titik pusingan tersebut adalah titik
minimum, iaitu titik yang berada di sini. Okey, pada graf kamu lah, lengkungan graf kamu. So, kita boleh tahu, kita boleh tulis jawapan sudahlah. Okey, iaitu negatif 1/3, 131/27 adalah titik minimum. Kemudian, untuk titik yang kedua pula, okey, titik yang kedua, titik tersebut adalah negatif 1 dengan 3. So, nilai pembezaan peringkat yang kedua dia untuk titik ini adalah 6. Fungsi dia 6. X dia sekarang adalah negatif 1. So, kita ganti masuk negatif 1. Di sini kita dapat negatif 2. So, nilai ini adalah kurang daripada kosong. So, kita tahu bahawa negatif 1 dengan 3 ini merupakan titik maksimum untuk lengkungan yang diberi, iaitu dia berada di sinilah. Okey. Ini adalah cara untuk kita menentukan sama ada titik yang kita dapat melalui dy dx sama kosong, okey, adalah titik maksimum ataupun titik minimum. Kemudian untuk contoh yang kedua pada muka surat yang ketujuh. So, yang ini apa dia bagi? Dia bagi kamu fungsi. Cari titik pusingan. Turning points. Cari titik pusingan dan tentukan sifat-sifat titik tersebut. Soalan yang sama. So, kita cuba sekali lagi. So, nampak soalan kamu, situasi kamu ada kaitan dengan titik pusingan. So, kita terus memang kena ada rumus ini dalam otak kita lah. Bermaksud kita memang akan guna rumus ini untuk bantu kita selesaikan soalan. Nak gunakan rumus, you kena bezakan fungsi yang diberi. Okay, so ini akan bantu kamu dapat 1 markah bila kita bezakan fungsi tersebut. So, dy dx untuk fungsi ini. Seterusnya, kita boleh, lepas kita dapat dy dx, kita boleh guna rumus inilah untuk bantu kita mencari titik pusingan. So, dy dx sama dengan kosong, bermaksud x kuasa 2 tolak x tolak 2 sama dengan kosong. So, sebab persamaan di sini adalah kuadratik, so kita kena guna pemfaktoran untuk bantu kita selesaikan soalan inilah. So, jawapan x yang pertama adalah 2, jawapan x yang kedua adalah negatif 1. You dapat 2x bermaksud kita ada 2 titik pusingan, kita ada 2 titik pegun. So, sama juga cari nilai y kamu dengan mengantikan x ini masuk ke dalam fungsi y. Sebab kita nak y, kita mesti ada fungsi y inilah. Masukkan pada tempat yang betul. Bukan masuk ke dalam fungsi dy dx sebab kita nak cari y. So, gantikan 2 masuk ke dalam fungsi y kamu. So, jawapan yang kamu perolehi untuk gantian yang pertama adalah okay. 1/3 2 kuasa 3 tolak 1/2 2 kuasa 2 tolak 2 darab dengan 2, x kamu adalah 2, tambah dengan 6. So, jawapan ini dia akan bagi kamu nilai y kamu 8/3. Okay, untuk nilai yang seterusnya, apabila x sama dengan 1, okay, kita tukar dia kepada 1. Okay, jawapan dia akan bagi kamu nilai y untuk titik x negatif 1, 23/6. So, dua titik di tersebut adalah titik pusingan untuk lengkungan yang diberi lah. Kerana kita guna dy dx sama dengan kosong untuk mendapatkan nilai x tersebut. Okay. So, titik pusingan yang pertama
2 dengan 8/3. Titik pusingan yang kedua adalah negatif 1, 23/6. So, kita nak tentukan sifat untuk titik ini sama ada dia maksimum ataupun minimum, kita kena bezakan fungsi tersebut kepada peringkat yang kedua lah. So, kita beza dari peringkat pertama menjadi peringkat yang kedua. So, 2x tolak dengan 1. So, jawapan kita kena ganti x masuk. Untuk titik yang pertama, x dia adalah 2. So, jawapan di sini kamu dapat 3, lebih besar dari kosong. Untuk titik yang kedua pula, nilai pembezaan dia untuk peringkat yang kedua adalah tolak 3 kurang daripada kosong. So, lebih besar dari kosong dia adalah titik minimum. Okey, dia adalah perkataan ni songsang dengan simbol di sinilah, minimum. Dan ini adalah titik maksimum. Okey. Okey, seterusnya untuk muka surat yang sama iaitu soalan yang ketiga, soalan yang terakhir. So, cari maksimum dan minimum, titik maksimum dan minimum. Nampak perkataan ini kan? So, dy dx sama kosong lah. Okey, untuk bantu kamu orang. So, kena ingat lah, kena hafal lah. Okey. Okey, sebelum beza, kita perlu naikkan dia dulu. So, baru kita beza. 9 tolak 16, x tolak 2. Darab kuasa, kuasa tolak 1. So, jawapan di sini kamu dapat 9 tolak 16 per x kuasa 2. Perlu disusun. Okay. So, seterusnya nak mencari titik pegun itu, dy dx sama dengan kosong. Iaitu 9 tolak 16 per x kuasa 2 sama dengan kosong. Okay. Lepas tu kita main pindah-pindah. Saya cuba jadikan negatif itu menjadi positif. Pindah penyebut kamu untuk hilangkan penyebut kamu. 16. Pindah 9 iaitu 16 over 9. Pindah kuasa 2. Sebab dia kuadratik. Jangan lupa bagi cikgu 2 jawapan. 16 per 9. Iaitu x kita ada dua nilai lah. Satu adalah 4, positif 4/3. Satu adalah negatif 4/3. Sebab dia kuasa 2, x kuasa 2. Kuadratik. Okay. So, untuk nilai x yang pertama, positif 4/3. So, cari nilai y dia. Untuk x yang kedua pula, sama juga. Yang negatif 4/3. Cari nilai y dia dengan masukkan nilai x ini ke dalam fungsi y kamu yang original lah. Okay. So, di mana kamu akan dapat 9 kurungan 4/3 tambah dengan 16 over dengan, sila letak kurungan untuk penyebut kamu 4/3. Sebab kamu nak bahagikan 16 dengan semua nilai ini. So, kamu akan dapat 24. Untuk nilai yang kedua, dia adalah negatif 4/3. Tambah dengan 16 over dengan kurungan negatif 4/3. Okay. Kamu akan dapat negatif 24. So, dua titik pegun kamu, titik pusingan kamu, titik maksimum ataupun titik minimum kamu adalah, salah satu adalah 4/3, 24. Titik yang kedua adalah negatif 4/3 dengan negatif 24. Okay. So, kita nak tahu mana satu adalah maksimum, mana satu adalah titik minimum. Kita kena bezakan fungsi ini sekali lagi. Okay. Di mana pembezaan peringkat kedua dia adalah 9 pemala lepas beza menjadi kosong. Ini darab ke depan negatif 16 depan ini. Darab dengan negatif 16 menjadi positif. Okay. 32 x negatif 2 kuasa tolak 1 kali lagi menjadi tolak 3.
So, 32 per X kuasa 3. So, kita test untuk titik yang pertama ini. So, untuk titik yang pertama, 4 per 3 dengan 24. Okay, 32 masukkan X 4 per 3 kuasa 3. So, kita tekan kalkulator untuk mendapatkan nilai. So, 32 per kurungan 4 per 3 tutup kurungan kuasa 3. So, jawapan ini kamu dapat nilai yang positif. So, nilai positif dia adalah titik apa? Titik minimum. Okey, ingatlah. So, untuk titik yang kedua pula, titik yang kedua negatif 4 per 3, negatif 24 lah. Ini titik pegun yang kedua. So, nilai pembezaan peringkat kedua dia sekarang adalah 32 per X-nya negatif 4 per 3 kuasa 3. So, jawapan ini kita akan perolehi jawapan yang bernilai negatif. Okay. So, kurang daripada kosong. So, bermaksud titik pegun yang kedua merupakan titik maksimum. Okay. Okay. Sangat senang kan? Tidak susah. Jadi, ini adalah untuk bahagian yang kita akan pelajari hari inilah, iaitu berkenaan dengan titik pegun, titik pusingan, titik maksimum ataupun titik minimum. Kalau nampak 3 ayat perkataan ini dalam soalan kamu, dy dx sama kosong. Sila ingatlah rumus yang kamu perlukan untuk bantu kamu menyelesaikan soalan yang ada kaitan dengan titik pusingan, titik pegun, titik maksimum ataupun titik minimum. Sekian saja hari ini. Kita jumpa lagi esok. Terima kasih kelas.